Konnichiwa minasan. Selamat kembali ke Jom Jepun. So, video ni adalah video pertama untuk Minna Nihongo Tata Bahasa. Saya galakkan tengok video kosakata dulu. Sebab dalam video kosakata lesen pertama tadi, banyak perkataan dari kelas tu kita akan guna dalam lesen ni. Baik, so tanpa membuang masa lagi, sekali lagi, Jom Jepun! So, dalam lesen ni, kita akan belajar tata bahasa, cara untuk memperkenalkan diri. Pada hujung video ni, harap-harap semua boleh memperkenalkan diri dalam bahasa Jepun. Tata bahasa pertama kita adalah N1 wa N2 des. N di sini bermaksud noun atau dalam bahasa Melayu, kata nama. N1 adalah subjek atau topik ayat diikuti dengan wa. Walaupun kat sini dia tulis ha, tapi disebabkan dia digunakan sebagai partikel, dia disebut sebagai wa. Dan fungsinya sebagai penanda topik dalam ayat ini. Seterusnya, N2 menerangkan N1 dan disudahi dengan des sebagai tanda hormat kepada si pendengar. Dalam bahasa Jepun ni, sebenarnya dia ada dua cara percakapan. Dia ada satu cara formal dan satu cara tidak formal atau casual. Cara kita nak tahu sama ada dia formal ke tak, kita tengok kat perkataan des. Kalau kita berbahas dengan orang yang kita tak kenal atau orang yang dihormati, kita gunakan des. Kita kena tambah des. Tetapi kalau kita cakap secara casual dengan member ke, orang sebaya ke, des tu kita bertukar kepada da. So dia akan jadi N1 wa, N2 da. Atau cara terhormat adalah de gozaimasu. Tetapi untuk lesen ni kita akan guna des. Corak ayat ni sangat penting sebab banyak pembinaan ayat dalam bahasa Jepun dia akan guna corak ayat ni. N1 wa, N2 des. Tapi tak semestinya guna N2 sebagai noun atau kata nama. Kita boleh guna verb atau kata kerja atau adjektif, kata sifat. Itu pun boleh. So, jom tengok beberapa contoh yang saya sudah sediakan. Saya Han. Masa kita memperkenalkan diri, selain bagi salam, benda yang pertama yang kita kena cakap adalah nama kita. So, dalam bahasa Jepun pula macam mana? Kalau kita rujuk balik kepada video sebelum ni, kita dapat tahu saya dalam bahasa Jepun adalah watashi. Han pula ditulis dalam tulisan katakana sebab perkataan ni tak berasal dari Jepun. Dengan menggunakan corak ayat kat atas ni, macam mana kita nak bina ayat? Kita pasangkan corak tata bahasa tadi, jadilah watashi wa Han des. Saya Han. Senang je kan? Selain nama, kita pun boleh tukar N2 kepada noun atau kata nama lain. Misal kata, saya orang Malaysia. So, sekali lagi, kita gunakan watashi, saya, watashi. Nah, orang dalam bahasa Jepun ya jin. So, Malaysia jin. Jin kat sini bermaksud kata akhir untuk warga negara. So, ayat sepenuhnya adalah watashi wa Malaysia jin des. Saya orang Malaysia. Watashi wa Malaysia jin des. Atau warga negara Malaysia. Contoh kemudian adalah Encik Mutu ialah seorang cikgu. So, dalam Jepun, lagi sekali, Mutu-san wa sensei desu. Di sini kita guna sensei sebab ia merujuk kepada orang lain. Kalau kita rujuk kepada diri sendiri, kita tak boleh guna sensei. Kita kena guna kyoshi. Watashi wa kyoshi desu. Mutu-san wa sensei desu. Okay, next kita akan belajar corak yang sama tetapi digunakan sebagai ayat negatif. So, ayat pertama tadi dikenali sebagai ayat afirmasi positif. Sekarang afirmasi negatif. So, ayat dia macam ni. N1 wa, N2 ja arimasen. So, maksudnya N1 bukan N2. Ja arimasen adalah kata negatif untuk arimas. Atau dalam konteks ni, des. Tapi dalam bahasa Jepun, cara cakap dengan cara tulisannya ada beza sikit. Walaupun kita cakap ja arimasen, tetapi secara formal kita akan tulis dewa arimasen. Contohnya, saya bukan Abu.
Kalau dalam Jepun kita kata watashi wa abu ja arimasen. Tapi kalau ayat ni positif, dia akan jadi watashi wa abu desu. Tapi kalau jadi negatif, dia jadi watashi wa abu ja arimasen. Saya bukan abu, ja arimasen. Dan boleh tambah dengan watashi wa han desu. So dia jadi macam watashi wa abu ja arimasen. Watashi wa han desu. Saya bukan abu, saya han. Hai. Selain itu, kita boleh guna sama dengan contoh awal tadi. Abu bukan orang Jepun. Abu wa Nihonjin, kata afirmasi negatif, ja arimasen. Abu bukan orang Jepun. Abu wa Nihonjin ja arimasen. Abu wa Nihonjin ja arimasen. Contoh terakhirnya adalah Fifi bukan seorang cikgu. Fifi wa sensei ja arimasen. Seterusnya, poin ketiga dalam tata bahasa ialah bagaimana nak membina ayat soalan dalam bahasa Jepun. Senang je. Kita ikut je corak ayat pertama tadi. N1 wa, N2 desu. Yang beza dia, kita tambah ka kat penghujung dia. Dan dia jadi ayat tanya. So dia jadi, adakah N1 itu N2? N1 wa, N2 desu kah? Kalau kita tengok contoh ni, adakah Cik Fifi seorang cikgu? Dengan menggunakan corak N1 wa, N2 desu, dia akan jadi Fifi-san wa sensei desu. So, dia masih ayat afirmatif. Lepas tu, kita tambah ka kat hujung dia. Dan dia dah tukar jadi soalan. Fifi-san wa sensei desu kah? Adakah Cik Fifi seorang cikgu? Cara nak jawab soalan ni pula macam mana? Adakah Cik Fifi seorang cikgu? Ya. Cik Fifi ialah seorang cikgu. Ya dalam bahasa Jepun ialah hai. Lepas tu kita ulang balik soalan kat atas tadi. Fifi wa sensei desu. Kalau nak jawab negatif pula, kita kata iye. Iye bermaksud tidak. So, Fifi wa sensei ja arimasen. Iye, Fifi wa sensei ja arimasen. Tidak, Cik Fifi bukan seorang cikgu. Contoh seterusnya, orang tu Siti ke? Dalam bahasa Jepun, kita kata ano hito. Ano hito bermaksud ano maksudnya itu. Hito bermaksud orang. So, ano hito wa Siti desu ka? Kalau kita cakap ya, orang itu Siti, kita cakap hai. Ano hito wa Siti-san desu. Kalau kita jawab negatif, orang tu bukan Siti, kita cakap iye, ano hito wa Siti-san ja arimasen. So sekarang macam mana nak tanya siapa? Misal kata kita tak tahu nama seseorang tu, kita nak tanya orang tu siapa? Sekali lagi kita guna corak N1 wa N2. So dalam contoh ni, N1 ialah orang tu dan N2 adalah siapa. So ano hito wa siapa dalam bahasa Jepun adalah donata atau dare. Donata adalah bahasa sopan. Dare adalah bahasa casual. So, sama ada nak guna donata atau dare, dua-dua pun boleh. Dalam perbualan seharian, selalunya kita guna dare. Tapi dua-dua pun boleh sebenarnya. Ano hito wa dare desu ka? Siapa orang itu? Dan kita boleh jawab, orang itu adalah Siti. Ano hito wa Siti-san desu. Tata bahasa seterusnya adalah N1 mo N2 desu. Tadi kan wa. Ni mo pula. Mo. Mo kat sini membawa maksud N1 juga N2. Misal kata, Sarah ialah seorang jurutera. Sarah-san wa engineer desu. Lepas tu sahabat dia, Hana. Hana pun seorang jurutera. So, kita boleh cakap Hana-san mo. Kita gantikan wa itu dengan mo. Engineer desu. Hana pun seorang jurutera. Tapi perkataan mo ni pun boleh digunakan untuk rujuk kepada diri sendiri. Watashi mo. Saya juga. So, dalam konteks ni kita
boleh jatuhkan engineer. Sebab dah faham-faham, kita sedang cakap pasal engineer. Tata bahasa seterusnya adalah N1, no, N2. So, corak tata bahasa ni ada banyak penggunaannya. Tetapi untuk lesson ni kita akan fokus N1, no, N2. So, dalam contoh ni dia kata Henry adalah Petronas punya pekerja. Pekerja Petronas lah. So, Henry adalah Petronas punya pekerja. So, Petronas adalah N1. Dan pekerja adalah N2. So, dalam bahasa Jepun, kadang-kadang ayat dia terbalik sikit. Dia tak cakap pekerja Petronas, tetapi Petronas punya pekerja. Henry-san wa Petronasu no shain desu. Henry adalah Petronas punya pekerja. Contoh lain adalah Maria adalah pelajar UPM. Maria-san wa UPM no gakusei. So, kadang-kadang ayat Jepun ni dia terbalik-terbalik. So, kita kena hati-hati sikit. Dan tata bahasa terakhir kita akan belajar untuk hari ini adalah dare-dare-san. Perkataan ini digunakan untuk menunjuk hormat kepada orang. Macam encik, tuan, puan dan sebagainya. So, kalau kita nak sebut, misal kata Encik Aaron. Kochira wa Aaron-san desu. Ini salah satu cara untuk memperkenalkan seorang kepada orang lain. Kochira di sini adalah kata sopan untuk korek. Dan ia maksud ini. So, kochira wa Aaron-san desu. Atau, kono hito wa Aaron-san desu. Kono hito wa Aaron-san desu. Orang ini adalah Aaron. Kita pun boleh kata orang itu ialah Biren. Hito wa Biron-san desu. Dalam bahasa Jepun, kita tak ada guna jantina. So, kita tak ada encik, kita tak ada cik, miss, mister. Kita semua pakai sang. Dare-dare, sang. Kalau kita nak tanya umur seseorang tu pula, misal kata, berapakah umur Encik Siron? Kita boleh kata, Siron-san wa oikutsu untuk kata sopan, atau nansai untuk cara casual, desu ka. So, Siron-san wa oikutsu desu ka? Atau Siron-san wa nansai desu ka? Untuk casual. Walaupun anata membawa maksud awak, tetapi dalam budaya Jepun, jikalau kita tak rapat dengan orang tu, lebih baik kita tambah je sang kat penghujung nama. Kalau tak, kadang-kadang benda ni pun boleh buat gaduh. So, sekarang kelas tambahan. Macam mana kita nak memperkenalkan diri dalam bahasa Jepun? So, kalau kita dah tengok video kosakata sebelum ni, kita dah bincang perkataan-perkataan ni. So, dalam bahasa Jepun, memperkenalkan diri ia adalah jiko shokai. Jiko shokai, jiko ialah diri, shokai ialah memperkenalkan. So, memperkenalkan diri, jiko shokai. Selalunya masa kita baru start kerja baru atau baru start sekolah, diorang akan suruh kita buat jiko shokai sebelum bermula. So, kita akan selalunya mulakan dengan frasa hajimemashite yang bermaksud salam berkenalan. Atau secara literal, ia bermaksud untuk kali pertama. Hajimemashite. Selalunya kita akan cakap frasa ni sambil tundukkan kepala sikit. Macam hajimemashite and then tunduk kepala sikit. Lepas tu kita bagi tahu nama kita pula. Hajimemashite, watashi wa Han desu. Salah satu cara yang sangat sopan bila sebut nama kita ialah daripada menggunakan perkataan des, kita ganti des dengan to moshimasu. So, watashi wa Han to moshimasu. So, dalam pengalaman saya, to moshimasu ni selalu digunakan dalam pekerjaan atau acara formal. Dan des lebih kepada, dia bukanlah tak formal. Tapi, dia masih formal tapi lebih bawah sikit daripada sangat formal tu. Macam kawan-kawan sebaya tapi tak seberapa rapat, kita mungkin boleh guna des. Kita
kita tak guna to mushimasu. Rasa macam janggal sikit. Okay, lepas memperkenalkan nama, kita akhirkan dengan dozo yoroshiku onegai shimasu. Fungsi maksud dia sama je dengan salam perkenalan. Tetapi, kita akan selalu guna dozo yoroshiku onegai shimasu kat akhir ayat apabila memperkenalkan diri. So, ini cara asas untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Jepun. Hajimemashite, watashi wa Han desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Okey, itulah cara paling mudah. Tapi kalau kita nak menghuraikan lagi, kita boleh tambah di antara watashi wa Han desu dan dozo yoroshiku onegai shimasu. Misal kata kalau kita nak kata kita orang Malaysia, kita boleh kata watashi wa Malaysia jin desu. Atau boleh jatuhkan watashi wa tu sebab sebelum ni kita dah guna watashi wa, tak kena ulang-ulang-ulang. So dia jadi Malaysia jin desu. Atau lagi satu cara kita nak cakap yang kita dari Malaysia ialah Malaysia kara kimashita. Saya datang dari Japan. Dari Japan pula, dari Malaysia. Yang pertama tu dia rujuk kepada warga negara. Yang ni pula dia rujuk yang kita datang dari Malaysia. Dia ada beza sikit dia. Dan kita pun boleh menghuraikan apa yang kita sedang buat. Seperti kalau kita sedang kalau kita pelajar universiti, kita boleh kata dai gakusei desu. Saya pelajar universiti. So, kalau kita gabungkan semua, ia akan menjadi Hajimemashite, watashi wa Han desu. Malaysia jin desu. Watashi wa gaikokusei desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Okey, sekarang masa untuk kerja rumah. Okey, so pertama sekali, memperkenalkan diri anda. Saya akan jadi A dan kawan-kawan boleh jadi B. So, sila isikan tempat kosong dengan butiran-butiran dan cuba terjemah balik ke bahasa Jepun. Okey, sedia? Hai, hajimemashou. Jiko shoukai o onegai shimasu. Hai, saya berharap kawan-kawan semua lancar dengan memperkenalkan diri dalam bahasa Jepun. So, contoh perbualan lain, kita boleh guna bila kita jumpa orang baru dan kita nak tanya nama dia. So, sama je. Kita isi tempat kosong dengan butiran-butiran kawan-kawan semua dan cuma terjemah balik ke bahasa Jepun. Saya akan membaca bahagian A. Shitsurei desu ga, o namae wa Han desu ka? Itu sajalah lesen pertama untuk kelas tata bahasa. Harap-harap video ni boleh membawa manfaat kepada kawan-kawan semua. Dan ribuan terima kasih sebab sudi menziarahi channel saya yang tak seberapa ni. Kalau kawan-kawan ada sebarang soalan, jangan malu-malu nak tanya. Hai, itu aja. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. 見てくださってありがとうございました。はい、またね。バイバイ。